Subtopik 5.1 Konsep Gagasan Malaysia. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu kemudiannya disusuli oleh pembentukan Malaysia, melahirkan negara ini sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pembentukan Malaysia memperlihatkan kerjasama tokoh dari Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam rundingan dengan kerajaan British. Kesepakatan antara semua pihak ini menzahirkan pembentukan Malaysia dan kemudiannya terbentuklah Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Idea gagasan Malaysia ialah konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Antara idea lain yang pernah dilahirkan termasuklah Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua yang mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, idea ini tidak berjaya dilaksanakan. Bagi pihak pegawai British, mereka mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Langkah ini bertujuan memudahkan pentadbiran pihak British. Idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Subtopik 5.2 Perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Idea pembentukan Malaysia dikemukakan pada akhir abad ke-19 yang melibatkan pihak British dan penduduk tempatan. Berikut ialah idea daripada pegawai British. Pada tahun 1887, cadangan terawal dikemukakan oleh Lord Brassey, pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Beliau mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah ini. Setelah tamat Perang Dunia Kedua, Sir Malcolm Macdonald, Governor General British di Asia Tenggara, mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Langkah ini bertujuan menyesuaikannya dengan rancangan dekolonisasi. Pada tahun 1951, Sir Malcolm Macdonald mengadakan perbincangan dengan Dato' Onn Jaafar, pemimpin United Malays National Organisation (UMNO) dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan berkaitan dengan usaha menggabungkan Tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Pada tahun 1952, Sir Gerald Templer, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Pada Januari 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Kemudian pada tahun 1960, Sir Geoffrey Tory, Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Cadangan ini mendapat sokongan pejabat kolonial. Idea daripada penduduk tempatan. Pada tahun 1906, majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu.
Kemudian pada tahun 1938, konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh nasionalis tanah Melayu. Antaranya termasuklah Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, Ahmad Bostamam, Ishak Haji Muhammad atau Pak Sako dan Dr. Burhanuddin Al-Hemi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Idea mereka untuk menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Idea ini tidak berjaya apabila Presiden Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapan di Persidangan Agung UMNO pada bulan Oktober 1955 mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya pada tahun 1958, Datuk Mustafa Datuk Harun, pemimpin Sabah, dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Kuala Lumpur pada tahun 1958 menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Akhir sekali pada tahun 1960, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memaklumi Lord Peart pada 10 Jun 1960 bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Rasional idea pembentukan Malaysia. Rancangan pembentukan Malaysia mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memberikan komitmen terhadap rancangan penggabungan semua wilayah yang terlibat dan mendapat sokongan kerajaan British. Terdapat beberapa faktor pembentukan Malaysia iaitu keselamatan, keseimbangan komposisi penduduk, mempercepat kemerdekaan dan pembangunan wilayah. Dari segi keselamatan, ancaman komunis di Singapura iaitu ancaman komunis di negeri ini telah menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Oleh itu, langkah penyatuan dengan Singapura ini dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi membendung ancaman komunis di Singapura. Manakala perkembangan di Sarawak berhadapan dengan ancaman komunis melalui gerakan Clandestine Communist Organisation (CCO). Dengan penyertaan Sarawak, kerajaan British berharap dapat membendung ancaman komunis. Seterusnya, keseimbangan komposisi penduduk. Keputusan untuk menerima Singapura dalam persekutuan akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dengan orang Cina. Perkara ini dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan pemimpin UMNO. Penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum. Selain itu, mempercepat kemerdekaan. Bagi pihak British, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepat kemerdekaan wilayah Borneo, terutamanya Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, kerajaan British perlu memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk di wilayah ini. Akhir sekali ialah pembangunan wilayah. Cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei membentuk sebuah negara bertujuan agar wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepat pelbagai bidang pembangunan. Pembentukan Malaysia boleh meningkatkan taraf hidup peribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Subtopik 5.3 Reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia.
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. Terdapat pihak yang menerima baik cadangan pembentukan dan ada juga pihak yang menentang. Reaksi tempatan terdiri daripada penduduk dan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Reaksi negara jiran pula daripada Indonesia, Filipina dan Thailand. Di Persekutuan Tanah Melayu, pada umumnya, rancangan pembentukan Malaysia mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti politik di Persekutuan Tanah Melayu. Parti politik secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia, walaupun wujud perbezaan pendapat dalam melaksanakannya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mendapat sokongan UMNO berkaitan dengan rancangan pembentukan Malaysia. Di Sarawak pula, terdapat pelbagai reaksi daripada pemimpin dan penduduk terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Berjasa yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang Tuanku Osman menyokong pembentukan Malaysia. Sementara itu, PANAS yang dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Pesaka Pimpinan Temenggung juga Anak Barieng dan SCA turut menyokong Malaysia. Pada peringkat awal, SUPP yang dipimpin oleh Ong Ki Hui dan SNAP yang diketuai oleh Stephen Kalong Ningkan menentang cadangan pembentukan Malaysia. Parti yang menentang kemudian menyokong. Pada peringkat awal, SNAP turut menentang rancangan pembentukan Malaysia. Walau bagaimanapun, SNAP kemudiannya menyokong berdasarkan cadangan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM. Pada bulan Oktober 1962, PANAS, SNAP, Berjasa, SCA dan Pesaka bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak untuk menyokong Malaysia. Parti politik Sarawak menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan Sarawak Alliance pada bulan Januari 1963. Di Sabah, penduduk di Sabah turut memberikan pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Pada peringkat awal, penduduk Sabah berasa curiga dan bimbang. Ketika itu, Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan, manakala sistem perkhidmatan awam semakin baik. Penduduk pula bebas menjalankan kegiatan harian mereka. Sementara itu, kehadiran pasukan tentera British menjamin keselamatan mereka. Oleh itu, penduduk berpendapat bahawa tiada keperluan untuk bergabung. Menyokong. Menjelang pembentukan Malaysia, terdapat parti politik utama ditubuhkan. Antaranya termasuklah UNKO, USNO, PASOK Momogun dan Sabah Chinese Association SCA. USNO yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun menyokong idea pembentukan Malaysia sejak awal lagi. Parti politik di Sabah menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan Sabah Alliance pada bulan Oktober 1962. Parti gabungan ini terdiri daripada UNKO, USNO, United PASOK Momogun, Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Parti yang menentang. Cadangan pembentukan Malaysia mengejutkan pemimpin dan penduduk di Sabah. Mereka melahirkan keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan secara berasingan atau membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka.
Kebanyakan penduduk di Sabah menganggap tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan Filipina. Mereka mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah diamalkan di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Pada masa yang sama, jarak antara Sarawak, Sabah dengan Kuala Lumpur yang jauh juga menimbulkan masalah. Disebabkan oleh kebimbangan tersebut, para pemimpin di Borneo membentuk Barisan Bersatu United Front pada 9 Ogos 1961 untuk mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Barisan Bersatu ini dianggotai oleh Ong Kehui, pengerusi SUPP, A.M. Azahari, Parti Rakyat Brunei dan Donald Stephens atau dikenali sebagai Fuad Stephen daripada UNKO. Walau bagaimanapun, UNKO kemudiannya menyokong pembentukan Malaysia. Di Singapura, pemimpin dan penduduk Singapura turut memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Parti yang menyokong, People's Action Party PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyambut baik rancangan ini. Bagi golongan pedagang dan pengusaha industri pula, mereka menyokong pembentukan Malaysia kerana membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Parti lain seperti Parti Buruh Singapura pada hakikatnya bersetuju, tetapi menganggap gabungan itu sebagai suatu usaha yang sukar untuk dilakukan. Menentang, Parti Rakyat Singapura menentang gagasan Malaysia. Barisan Sosialis juga menentang penggabungan kerana menganggap pembentukan Malaysia sebagai penjajahan baharu. Mereka mencadangkan agar pandangan rakyat diperoleh sebelum Singapura menyertai Malaysia. Di Brunei, terdapat pelbagai reaksi daripada penduduk Brunei terhadap pembentukan Malaysia. Menyokong, Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin mengalu-alukan cadangan pembentukan Malaysia. Rakyat Brunei juga pada peringkat awalnya berminat untuk menyertai gabungan ini. Namun begitu, mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Menentang, Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh A.M. Azahari menentang cadangan tersebut kerana beliau berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. A.M. Azahari berpendapat bahawa pembentukan Malaysia merupakan satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh agar dapat menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Selain itu, mereka juga khawatir Brunei akan kehilangan sebahagian besar kekayaan sekiranya menyertai gabungan ini. Reaksi negara jiran. Negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Thailand turut memberikan pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia, kerajaan Indonesia tidak menentang. Dr. Muhammad Hatta iaitu Naib Presiden Indonesia dan Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Seterusnya, negara Filipina. Presiden Diosdado Pangan Macapagal dari Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana menuntut wilayah Sabah. Walau bagaimanapun, bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan ini adalah di bawah urusan Kerajaan British. Seterusnya, Thailand. Kerajaan Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia dianggap memperkuat usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Subtopik 5.4 Langkah pembentukan Malaysia.
Usul pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Pelbagai cara dilakukan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Antaranya termasuklah mengadakan lawatan ke negeri yang terlibat, penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM, referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Cobalt dan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JAK. Dalam siri lawatan, pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Kemudian, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Pada bulan Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga anak Barieng, Donald Stephens dan Datuk Mustafa Dato' Harun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Pada November 1962, lawatan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Sabah. Lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Lawatan ini menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Seterusnya, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM, Malaysia Solidarity Consultative Committee MSCC atau dikenali sebagai Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Mesyuarat JSKM diadakan sebanyak 4 kali, iaitu di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Tujuan penubuhan JSKM pertama ialah meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Kedua, menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Ketiga, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Keempat, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Dan kelima, memupuk aktiviti penghebaan dan mempercepat pembentukan Malaysia. Aktiviti penghebahan seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, referendum Singapura. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura yang diadakan pada bulan Ogos 1962 hingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Satu referendum diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962 menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Rundingan London. Pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Suruhanjaya Cobalt.
Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962. Suruhanjaya Cobalt mengandungi wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Lord Cobalt dilantik menjadi pengerusi. Ahli-ahli terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Watherson, Muhammad Ghazali Shafi dan Wong Po Ni. Suruhanjaya ini melawat 35 pusat lawatan, di mana 20 pusat lawatan ialah di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Menjelang bulan Jun 1962, Suruhanjaya Cobalt menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Antara laporan tersebut termasuklah menyatakan 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia, mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas Perlembagaan Persekutuan yang baharu dan mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Akhir sekali ialah pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan JAK. Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai jawatan kuasa antara kerajaan JAK pada bulan Ogos 1962. Jawatan kuasa ini diwakili oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Penubuhan JAK bertujuan menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan. Timbalan pengerusi ialah Tun Abdul Razak Hussein, Wakil Sarawak ialah Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Barieng, Pengarah Montegrai, Ling Beng Siu dan Chia Chin Sin. Wakil Sabah terdiri daripada Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Mustafa Datuk Harun, Donald Stephens dan Ku Siak Chiu. JAK mempunyai 5 jawatan kuasa kecil, iaitu Perlembagaan, Kewangan, Perkhidmatan Awam, Perundangan dan Kehakiman serta Organisasi Jabatan. Jawatan kuasa ini telah mengadakan mesyuarat pertama di Jesselton yang kini dikenali sebagai Kota Kinabalu Sabah pada 30 Ogos 1962. Mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur pada 18 sehingga 20 September 1962. Jawatan kuasa ini mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Antara perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan termasuklah Islam ialah agama Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Seterusnya, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Selain itu, dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah
dan 15 kerusi kepada Singapura. Akhir sekali, kuasa imigresen terletak di bawah Kerajaan Persekutuan, tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. Subtopik 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Perjanjian Julai 1963 yang turut dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA63 ialah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Perjanjian ini ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Kandungan perjanjian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh JAK. Prinsip utama perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Antara intipati perjanjian Malaysia termasuklah tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Seterusnya, Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Di samping itu, memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan Kabinet Negeri, memperuntukkan tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Kemudian, kerusi parlimen diberikan kepada Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Akhir sekali, penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Oleh itu, USEN, Setiausaha Agung PBB, mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa iaitu United Nations Malaysia Mission UNMM pada 12 Ogos 1963 untuk menilai dan membuat laporan. Lawrence Michelmore, Duta Amerika Syarikat di PBB, mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia yang sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos 1963 ditangguhkan kerana laporan Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Pada 14 September 1963, misi ini menerbitkan laporan penduduk Sarawak dan Sabah yang menerima pembentukan Malaysia. Peristiwa pengisytiharan Malaysia. Di Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Di Sarawak, Dato' Abang Haji Openg Abang Sapii mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Khir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, Sarawak. Turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. Di Sabah, Dato' Mustafa Dato' Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Tun Abdul Razak Husin mewakili Kerajaan Persekutuan. Subtopik 5.6 Konfrontasi dan usaha menangani.
Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962 apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Parti Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini menyela rancangan Malaysia sebagai penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Peristiwa penentangan Indonesia. Pada 20 Januari 1963, Indonesia melancarkan dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu dengan slogan Ganyang Malaysia. Kemudian pada 16 Januari 1963 sehingga 27 Mac 1963, tentera Indonesia telah melancarkan serangan gerila di Sarawak. Seterusnya pada Ogos sehingga Disember 1964, tentera Indonesia telah melakukan pendaratan gerila di Johor. Tindakan Malaysia apabila berlaku peristiwa penentangan Indonesia. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak pada 12 April 1963. Kemudian pada 29 Disember 1963 berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Seterusnya pada 2 September 1964 berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Akhirnya, Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. Langkah menamatkan konfrontasi. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi. Tanggungjawab menyusun strategi diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Syafi'i. Tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. Pada tahun 1963, usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh U Ten, Setiausaha Agung PBB. Beliau mengutus wakilnya, CV Narasimhan, pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun yang sama, Presiden Mashabagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1963. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafi'i. Kemudian, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Seterusnya, Tun Abdul Razak Husin menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 sehingga 11 Jun 1963 bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, hadir bagi pihak negaranya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menghadiri mesyuarat.
bersama-sama Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal di Manila pada 31 Julai sehingga 5 Ogos 1963. Hasil yang penting didapati ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1964, rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun ini melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Tennant Coman, Menteri Luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 1965 menamatkan konfrontasi. Jeneral Suharto melantik Jeneral Ali Mortopo dan Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Kemudian, Tun Abdul Razak Husin menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966.